Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada muka surat 34. Penggan kedua daripada bawah. Pada ayat ke-14 Allah menerangkan bagaimanakah jadinya bila telah terjadi segala yang tersebut mulai dari ayat 1 sampai 13. Sebelum ni lah. Mengetahuilah tiap-tiap diri manusia dengan sejelas-jelasnya apa yang telah dihabiskannya, apa-apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Macam dia tayang semula lah. Kalau yang nak ambil Al-Quran ada wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Suratul Furqan surah 25 ayat 23. Kami akan perlihatkan semula, macam tadi ya. Kami akan perlihatkan semula, yakni amal-amal kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu. Bukan tak baik, buruk pun tunjuk. Kecuali orang tu bertaubat, insya-Allah dia tak tunjuk. Kalau mati berkekalan dalam maksiat, memang dia bentang ke semua. Tapi kalau sebelum mati sempat bertaubat, insya-Allah dia tak tunjuk dah kita bertaubat, dia ampun kan, dia nak tunjuk benda tak elok. Tidak, logiknya macam tu. Kalau kita bertaubat menuk tunjuk lagi di akhirat, malu lah kita. Tidak. Baik, dia kata macam tu. Jadi maknanya kami akan perlihatkan semula, yakni apa yang kamu pernah kerjakan dulu daripada amalan-amalan, baik pun dia tunjuk, buruk pun dia tunjuk. Tapi malangnya, ni golongan yang malang lah ni. Kami jadikan amal-amal itu umpama debu yang berterbangan, tak diterima tuan-tuan. Kita buat banyak amal kebajikan, amal kebaikan, tapi tak diterima naya. Sedangkan Allah bagi jaminan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah ke-16 surah An-Nahl ayat 97. Yang bermaksud sesiapa yang beramal dengan amal soleh, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, dan mereka beramal itu dalam keadaan mereka beriman, percaya. Kita mai sembahyang hari ini bukan kerana pak mak suruh, pasal kita percaya ni tuntutan agama. Kita nak laksana syariat Islam kerana kita yakin itu tuntutan agama. Bukan kita main bak turut ni. Siapa-siapa yang amal sedemikian, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Tuhan bagi jaminan tuan-tuan. Selama mana amal kita itu Allah terima sebagai amal soleh, kita bakal mendapat kehidupan yang cukup baik di dunia dah. Dunia ni medan ujian. Ni kena faham. Duk mai komplain saya semayang tak tinggal, puasa sunat rajin, sunat pun dah sunat dah. Kan? Macam mana hidup saya susah lagi ni? Ada orang mengeluh macam tu. Sebab tu kita kena sedar, dunia ni medan ujian. Tak ada siapa akan terlepas dengan ujian Allah. Kalau Nabi dan para Rasul pun kena, takkan kita tak kena? Ahasiban nas
ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Al-Ankabut surah 29 ayat 2 dan 3 tu dalil. Semua kita ni mau tak mau, kita setuju tak setuju, suka tak suka, kita pasti akan melalui proses ujian sewaktu hidup di dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 35 pun cakap benda yang sama. Kami akan uji manusia ni sebahagiannya dengan kepayahan hidup, sebahagiannya dengan kesenangan, kemewahan. Kan? Tak ada, kita takkan terlepas, tuan-tuan. Cuma kalau kita, amalan kita lah ni sampai ke mati, amal yang Allah terima, amal soleh namanya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah dah sedia dah kehidupan yang cukup baik. Apa dia? Syurga. Dunia belum tentu. Dunia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suratul Mulk ayat 2. Dunia medan ujian. Baik. Awak semua nampak sengat puasa tadi. Saya tak puasa pun. Baik. Tengok dia kata sini, mengetahuilah tiap-tiap diri manusia dengan sejelas-jelasnya. Saya lupa nak bab surah ayat je dah, cari ya kawan. Jumpa lah. Okey, kemat. Boleh main ganti dah kot. Dah pandai cari, saya tak abang surah ayat pun. Mengetahuilah tiap-tiap diri manusia dengan sejelas-jelasnya apa yang telah dihabiskannya. Waktu kita hidup di dunia ni kita buat apa saat lagi? Sebab saya pun tak ingat hadis tu, saya bawa kitab ni. Hadis ni susah sikit, tuan-tuan. Bagi saya, orang lain mungkin mudah. Nak ingat dia pun satu hal, nak cari dia duduk tak mana pun satu hal, kan? Ayat Quran insya-Allah mudah. Ni menatang ni pun boleh habaq ni. Nak cari ayat-ayat tapi saya tak boleh guna. Pembantu saya pandai. Itu saya cari tak jumpa, dia type kena keluar. Alamak. Kan? Tengok dia kata, dengan sejelas-jelasnya apa yang telah dihabiskannya. Sewaktu kita hidup di dunia ni, habis umur kita ke mana? Kan? Apa-apa yang dikerjakannya, baik buruk, selama hidup di dunia ini. Hadis ni kalau tak silap riwayat Imam Tirmizi. Mari kita dengar sikit. Hadis ni dalam kitab Penawar Hati susunan Ustaz Fahmi Zamzam. Ini anak Fahmi Zamzam. Dia lebih muda pada saya tapi dia alim, masya-Allah. Ustaz Nuruddin muda pada saya tapi alim, masya-Allah. Di Kedah ni yang diberi laluan tak perlu tauliah 3 orang. Pertama, Baba Ismail Sepanjang apa? Yang kedua, Syekh Fahmi Zamzam. Yang ketiga, Syekh Nuruddin. Hak keempat, Syekh Syarilung. Yang tu aku tambah. Aku duk heran mereka duk bagi kat foreigners. Aku pun tak bagi pun. Ringan-ringan saya nak kata kat exco agama semalam, kan? Ada seorang lagi Syarilung. Tapi nanti orang tengok kita tak syok tak, kan? Tak apa. Pasal depa orang luar, foreigners. Kita tak payahlah. Apa nama exco agama pun sebut semalam. Dakwah lah. Tak ada sekatan, tak ada halangan. Cuma jangan buat ajaran songsang sudahlah. Lepas tu saya tak lorak nak ambil tauliah, tuan-tuan. Saya yakin. Sebab saya hujah saya Quran hadis. Kan? Tuan-tuan pun duk dengar ustaz-ustaz lain duk baca ayat yang sama, hadis yang sama, takkan tak betul ikut. Kan? Banyak orang kata, ustaz pi ambil tauliah. Saya kata, saya tauliah ada dah. Tauliah pada siapa? Allah dan Rasul. Siap mendalil Quran, dalil hadis. Balik awal apa perlu tauliah? Tauliah tu benda berlakunnya, tuan-tuan. Hari ni dia bagi, esok dia boleh tarik balik tak?
Tuan, dulu berlaku. Almarhum Datuk Ishak Bahrun tu bukan kecil anak. Bekas Mufti Selangor, baik dengan saya. Bila dia dipecat, dia pun tak ada tauliah. Tak dibenarkan mengajar, tak gila punya kerja. Saya nak peringat orang yang ada depan saya. Tak usah duk kacau lah orang buat kerja dakwah. Kau tak lagi kami semayang hajat hampa balik awal kot. Tahu balik awal? Duk kacau wali-wali ni nak mati. Kan? Tak usah duk kacau lah. Kecuali saya main bawa ajaran tak betul. Tunjuk tak mana tak betul. Tak betul saya berhenti. Kan dah lawak mau. Ini saja sonok nak halang. Orang kata munafik, hampa marah. Dalam Quran Tuhan cerita. Sifat munafik di antaranya yang tu suka halang orang. Nah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Syekh. Surah apa Syekh? Aku pun tak ingat lah. An-Nisa 61 lah, ayat 61. Sama ada Ali Imran ataupun An-Nisa. Ini cerita sifat munafik. Kerja nak halang orang jangan ikut Islam. Apa cerita ni? Tidak. Tapi 61 lah insya-Allah. Ali Imran ataupun An-Nisa. An-Nisa. Tak jumpa lagi. Slow. Tak boleh ganti lagi kan tu. Kan? Apabila dikatakan kepada mereka ta'alau. Mailah orang ramai ta'alau. Kalau perempuan ta'ali. Kalau lelaki ta'al. Bolehlah Arab sikit-sikit kan. Saya kita pun pergi duduk negeri Arab enggak. Saya masa cukup terkilan lah, no? Sebab tak boleh duduk lama. Ni kalau ada peluang saya nak pergi lain tuan-tuan. Nah, saya nak pergi. Tak tahulah macam mana Tuhan nak takdir kat saya. Teringin sungguh nak pergi. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu pada Allah, pada petunjuk Al-Quran, Rasul, pada petunjuk hadis. Ini yang kita duk seru. Maka saya kamu akan melihat orang munafik ni, kerja dia. Dia menghalang orang ramai supaya jangan mendekati orang yang ajak pada Islam. Itu munafik kan tu. An-Nisa 61. Bukan saya yang labelkan siapa munafik. Ini ciri-ciri yang Allah ajar dalam Quran. Ada sifat ni munafik lah. Ada sifat ni kafir lah. Ada sifat ni zalim lah. Boleh tuan-tuan. Ni bila orang muslimat nak main mengaji balik ni. Aku lama tak tengok apa. Pakai tak main terus macam mana. Covid ni tuan apa nama Exco Kesihatan Negeri Kedah. Datuk apa nama? Dr. Hayati ya. Dia kata kalau nak clear pun tahun 2022. Lambat lagi. Kan setengah negeri tu kuih naik ya. Selangor. Saya tak pergi dah Selangor. Baru-baru ni saya pergi ambil barang semua balik mai ke Sungai Petani. Setelah hampir 21 tahun saya berulang alik berdakwah di sana setiap bulan 22 hari bulan sampai hujung bulan. Kadang-kadang saya bahagi sebahagian Selangor, sebahagian Terengganu. Tak mau pergi dah. Masjid pun tuan-tuan 6 orang boleh semayang. Nak khutbah jemaah apa 6 orang. Celah-celah tutup iman syirik pula tinggal 5. Had 5 tu pula 3 orang sat-sat mangkit pergi belayang, sat-sat mangkit pergi belayang, kencing tak lawas. Tinggal 2 tu sandak dinding lena pula jam. Aku khutbah seorang-seorang. Tak payah kita mengikut ni lah. Alah saya kerap pergi Perlis tuan-tuan, nak jadi Wahabi pula. Pergi negeri Darus Sunnah. Takatlah mereka tak halang lagi lah. Nak halang apa? Aku sikit tak heran. Memang tak tahu dia. Tapi aku cakap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak? Tapi masjid payah masuk Darus Sunnah ni. Payah. Kan? Baik. Kita dengar hadis hari ini. Saya tulis kepada matan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa fima
Mana? Okay. Anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan sahih. Imam Tirmizi saja yang mengkategorikan ada hadis hasan sahih. Orang lain tak ada. Orang lain dekat hasan ya. Nah, sahih tapi dia hasan sahih. Dia ulama, kita ikut sudahlah, tak ada condemn lah. Kan? Nah. Baik, cuba dengar. Hari ni ada tahlil apa tak ada? Nuri lah ke Nuri? Nuri tak ada. Oh. Yang tu nampak duk masak sakan nak pergi apa? Ha? Esok. Oh basi ya makan malam ni dulu. Dah pula. Nuri kahwin lah. Malam ni saya tak buat kutipan tuan-tuan. Malam ni saya diminta supaya mana tabung tu dekat pintu utama tu kita nak bantu mangsa banjir di Johor. Nah, tuan-tuan masuk situlah. Johor, Pahang atau teruk ni, no? Kita duk ingat habis dah. Lalunya Kelantan tu ni tak jadi. Jadi ke tak teruk kan, no? Kita ni syukurlah tuan-tuan taklah teruk, nah. Tapi pernah juga Sungai Petani tahun 1998 dan 1999. 98 tu paling besar. Bukan dekat Sungai Petani, kampung yang saya duduk 3 hari kami terperangkap tak boleh keluar rumah. Syukurlah ada ikan milih, ada telur, ada sardin. Kata aku tak main dah selama mati lama lah, tak makan. Nak keluar tak boleh, macam jadi macam laut tu, ayak keliling. Syukurlah rumah saya tu tapak dia tinggi, tu pun dah bawah pos tu dah penuh dah ayak. Kalau dia balas sekali lagi, aku pun balik awal. Hak orang lain kampung habis semua tuan-tuan. Tu paling besar lah sejarah saya duduk Sungai Petani. Nah, ni semua tak tahulah apa kita nak kata. Nah, tapi kerana kita ni ketegak, tak mau ikut cara Allah. Kadang-kadang Allah bagi macam tu. Kira pandemik benar datang ni, coronavirus ni, satu dunia kena tuan-tuan. Berapa juta orang mati. Kita mengaku sudahlah kita banyak salah dengan Tuhan. Ya. Lepas ni dia nak bawa apa pula kita tak tahu. Nabi bersabda, belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Tu dia. Aku bagi yang umur panjang buat apa? Aku buka parti baru lagi. Aku kira buka parti ya. Keluar sana buka parti baru, tutup sana buka. Esok orang jenis ni tuan-tuan, ya Allah bagi peluang panjang umur, dia akan menyesal di akhirat. Dalil Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 37 tuan-tuan ingat. Jangan ingat ni pasal panjang umur ni. Nah, Tuhan bagi peluang lah kat kita. Saya pun panjang umur 66, insya-Allah boleh pergi sampai 96. Bagi salam kawan tu ada lagi 126. Jangan marah. Nah, surah apa? Fatir ada. Rabbana akhrijna na'mal salihan ada. Ghairul ladzi kunna na'mal. Lagi apa lagi dia kata? 37. Dia menyesal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lizzalimi min nafsi. Kita ambil sikit nak. Orang ni dia duk tengah kena azab. Kemudian dia kata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab ni. Duk dalam neraka dah. Untuk apa? Bagi peluang sekali lagi. Nah, kami nak kembali ke dunia, kami nak beramal dengan amal yang lain daripada apa yang pernah kami amalkan dulu. Dulu masa hang bagi peluang kali pertama, kami tak pernah ikut Quran, tak pernah ikut hadis. Lawan lagi ada. Tujuh. Ni jawab Tuhan. Dengar ni. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Ni yang nak tanya berumur buat apa? Kita habiskan untuk apa tuan-tuan? Ada sandaran Quran, ada sandaran hadis, takkan bawa ajaran sesat. Syekh daripada mana? TV Hijrah. Bukan? TV 3 suku.
Kan? Takkan tak betul ke? Ustaz abang dia duduk tengok cek semua betul. Terima sudahlah, tu duduk ketegak sangat, ego tak habis-habis. Kutlah kita ni standard Imam Bukhari ke Imam Muslim, kan? Ni panjang umur. Allah kata, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir? Tujuh. Takkan 96 tak cukup ke? Kan? Nak buat apa ni? Retired lah from politics. Munti lah, sarah. Kan? Pergi main anak cucu, pegang tasbih. Pergi tempah tasbih, sak-sak bola pimpong. Kan? Pegang sedap sikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tok Imam lali ambil pong berapa. Kan Tok Imam ni tok main lain lah. Kan? Nabi bersabda dalam hadis, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik umat dia, orang yang dipanjangkan umurnya, elok pula amalannya. Yang ni dia menyesal. Pasal sewaktu diberi peluang hidup di dunia, dia tak beramal, berlandaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan, surah As-Sajadah tiap-tiap pagi Jumaat. Pagi tadi kot, no? Jemaat ayat ke-12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni pun satu golongan ni. Mungkin golongan ni kita katakan depa duk tunggu giliran nak dicampak ke dalam neraka. Wahai Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melihat dan kami mendengar. Dengar ni, dia dengar waktu dia hidup di dunia. Ustaz duk cerita dah ada azab Allah. Farji'na, maka kembalikanlah kami ya Allah. Nak main balik ke taman Selasih. Kami nak beramal dengan amal soleh. Sesungguhnya pada hari ini kami amat-amat yakin. Dah tengok baru yakin. Tu ujian keimanan. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Contoh, kita tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi wajib pernah beriman dengan dia. Tahan Syekh. Nah, tu ada pula orang depa ni mengaji ilmu apa aku tak tahu. Kadang-kadang kau teringin kan nak pergi jumpa tok-tok guru depa ni kemas sangat ke? Duk mai ajar yang kita duk pergi mengucap dua kalimah syahadah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak kesemua melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Nak bersaksi macam mana? Dia kata tak pernah jumpa Muhammad. Bulak dok. Hang tak tengok hadis tu orang ni alim sangat ke? Tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba sab'a marratin liman amana bi wa lam yarani. Bukan calang-calang orang yang bubuh hadis dalam kitab. Dr. Yusuf Qardawi, dia apa ambil hadis ni? Berbahagialah sesiapa yang melihat aku kemudian beriman denganku. Nabi ulang 7 kali perkataan berbahagialah siapa yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman dengan aku. Kita nak kena tengok baru nak beriman je. Jagalah tuan-tuan. Tu pun ada pengikut tu. Belalak je pun ada ayat. Orang pergi bagi nasihat kat dia. Kata kalau apa gelaran dia tu? Kalau dia tak ada ilmu, orang pejabat agama tapi tak usahlah mengajar, menyesatkan orang. Hang peduli apa? Hang maksud nak aku? Kalau aku harap jadah dia. Orang main bagi nasihat tak mau terima, kan? Harif. Tu pun jangan ada pengikut tu. So saya pelik tuan-tuan. Saya cakap sadaq, nauzubillah, saya nak ikut ustaz-ustaz tok guru yang berlandaskan Quran hadis. Kalau duk takat sembang kemas nu hakikat ni Quran tak ada. Sorry lah. Hang baca Quran pun nak pergi tengok lu betul tak apa hang urai. Boleh bang? Boleh? Tak boleh pun saya bercakap lah. Kira boleh Nah, saya bagi dalil Quran tentang umur panjang. Surah Fatir 37. Saya bagi dalil hadis. Umur kita semua akan ditanya. Tapi ingat tuan-tuan, bila umur panjang dalam surah Yasin ayat 68, kita ni akan kembali kepada zaman kanak-kanak. Apa dia tuan-tuan? Nah, kita jadi lemah. Sebab tu orang yang 60 tahun ke atas ni atau 50 tahun ke atas ni,
Kalau dia jatuh bilik ayak ke apa, memang tulang dia dah mula keput, tuan-tuan. Sebab tu berhati-hati. Tuan-tuan tengok, Ustaz Azhar Idrus tu, saya tanya umur dia tak mau abang kat aku. Cerai tengok. Ustaz umur berapa? Muda lagi. Duk buat kemas dia. Kan? Dia jatuh baskel. Tuan-tuan bayangkan tengok. Kan? 4 batang gigi patah. Law ni dalam badan dia ada 14 skru, tuan-tuan. Dia kata law ni bukan Azhar Idrus lagi, apa dah? Iron Man. Dia kata dia dah jadi Iron Man. Walaupun Iron Man, dia kata bini aku tak takut sampai tu lah. Dia buat lawak kat saya kan. Itu masuklah budak kecil. Dia pun kecil Ustaz, cucu dia tanya dah. Dia saya pergi makan nasi rumah dia. Dia kata ni main rumah orang cakap baik sikit. Dia tahu siapa? Anak aku. Anak aku nak tahu tak abang. Tuhan sebut wa man nu'ammir nunakkis hu fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin. Nanti saya pasal ada dalam tafsiran. Kalau tak salah ini tuan-tuan, ni pasal umur panjang ni kita nak cerita. Muka surat kalau tak salah saya 713. Surah Yasin ayat berapa tadi? 68. Tuan-tuan ingat. Ada huraian dah. 713 ini Arab Saudi, tafsir Arab Saudi. Bukan 818 kot. Surah Yasin. Tak apalah saya carilah. Tuan-tuan ingat. Kalau tak salah saya ada. Dia punya huraian tentang panjang umur. Tak tahu pasal ni cetakan lama. Tak ada. Hak baru ada tuan-tuan. Hak baru dia kata bila dipanjangkan umur masa tu berlaku banyak perubahan. Kita jadi lemah. Daya ingatan mula kurang. Saya dah banyak lupa dah tuan-tuan. Hak saya tak lupa satu beg duit aku. Yang tu memang tak lupa. Tapi Atlin lupa. Kan? Nak cari kunci kereta. Marah satu rumah. Kunci duk ada tangan aku. Kena banyak kali ya tuan-tuan. Cari cermin mata taman awal duk sangkut tadi. Marah satu rumah. Tu Tuhan sebut. Apabila kami panjangkan umur kamu, kamu akan kembali kepada macam zaman kanak-kanak. Kekuatan dah kurang. Ini cetakan lama. Baru memang ada insya-Allah. Tak ada kitab tu, tak ada tafsiran. Quran semua kemas. Jadi kita ni dah Allah bagi peluang panjang umur tuan-tuan. Elok-eloklah. Ni bau tu. Kalau surat 713 bukan saya nak kencing tuan-tuan. Kan? Ada tafsiran. Kembali menjadi lemah dan kurang akal. Tu dia sebut. Muka surat 713. Kau tadi yang pergelak aku, dia murung cari tak jumpa. Kan? Hare tu buat-buat ni. Kan? Aku tak burung empat ya. Ni niat cetakan baru. Kau surat 713, surah ke-36 ayat 68. Ketika itu kembali menjadi lemah dan kurang akal. Jatuh sikit pergi. Tambah macam 66 ni pasal tak lama lah. Paling lama pun 40 tahun lagi insya-Allah. 106 tu dia. Boleh mai lagi umur 100. Masa ni dia tak ada dah kawan. Ada lagi macam tu. Sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Jangan sia-siakan umur kita. Saya tak mau sia-siakan umur saya. Saya penuh dengan aktiviti tuan-tuan. Saya harap Tuhan terimalah amal-amal saya yang sedikit ini. Saya terlibat dengan perjuangan Islam. Saya urus tahfiz. Saya tolong tadika Islam. Saya tolong orang susah. Saya nak manfaatkan sungguh-sungguh. Kan? Tolong orang susah bukan baru setahun dah, berpuluh tahun dah. Cuma saya tak cerita kat tuan-tuan. Cerita sangat-sangat musuh kata riak pula. Lagi dia kata kat aku riak, aku tak pala bapak hang pula. Semua tak kena, kan? Cerita payah, tak cerita pun susah, kan? Dah, tu cerita dia. Umur akan ditanya
Jangan sia-siakan tadi cerita panjang umur tadi. Ada manusia yang minta pada Allah supaya diberi peluang kali kedua. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 37. Dan Allah tempelak dia. Tidakkah aku dah panjangkan umur hang? Hadis kata sebaik-baik kamu, sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipanjangkan umurnya dan elok pula amalan. Ada lagi satu ayat saya teringat. Ali Imran ayat 178. Sebahagian sebut bab lain, sebahagian ulama dia tafsir juga tentang umur. Dengar elok. Ni orang tak beriman ni, kan? Kita bukan kata sampai-sampai, tapi Allah jawab. Allah ajak. Ali Imran 178 bunyi macam mana? Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu izma walahum azabum muhin. Tu je. Tu ayatnya. Ni lagi satu. Allah kata, dan orang-orang yang kafir yang tidak beriman, jangan kamu sangka kami panjangkan umur kamu itu satu kebaikan bagi kamu. Akan tetapi kami panjangkan umur kamu supaya bertambah-tambah dosa kamu. Dan bagi mereka seperti ini azab yang hina sedang menanti. Tu cerita dia. Yang saya boleh takat itulah panjang umur. Yasin 68, ni tak salah, Ali Imran 178, Fatir ayat 37. Lebih pada tu tuan-tuan bicara ustaz lain. Hadis saya baca satu, panjang umur. Yang kedua, saya nak kaitkanlah sikit tadi. Dia kata apa yang telah dihabiskannya umurnya. Ni pun macam tu juga. Untuk apa dihabiskannya umur tu, dan akan ditanya tentang ilmunya. Untuk apa ia melakukannya. Tu dia. Ilmu ni kalau kita nak kait, ilmu dunia pun boleh bagi manfaat kalau kita tak salah guna. Kalau kita nak kaitkannya ilmu agama, hang dulu jahil tentang Islam, aku bagi kat hang macam-macam ilmu, Masya Allah, sampai hang jadi alim, hang buat apa dengan ilmu tu? Tu dia, kan? Aku lama, tapi aku kaki bodek. Mampu yang Pak jawab. Aku menyembunyikan semua keterangan engkau, wahai Allah. Kenapa aku nak hidup senang? Jenah apa jawab? Allah berfirman dalam ayat 41 Al-Baqarah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iya yafattaqun, ayat 41 Al-Baqarah tengah-tengah. Allah sebut, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Tu dia. Ada? Akulah sepatutnya kamu takuti. Hang kena bercakap, hang ada ilmu agama ni. Ni depa duk viral pula. Zaman PN dulu judi seminggu 8 kali. PH main PN 22 kali. Betul lah. Kan? Bawa keluar saja isu. Sebenarnya kita sedang menunggu jawapan daripada Kementerian Kewangan. Tuan-tuan, kalau dah semua agama mengatakan judi itu haram, kerajaan wajib mengharamkannya. Ini ajaran kita. Kalau agama orang lain kata tak haram, haram jadah, kan? Yang tu kita kena minimize. Kalau judi bukan ada faedah apa. Tapi saya dipahamkan judi semua agama kata haram. 8 meningkat kepada 22 itu belum tentu lagi, belum betul lagi. Kita tunggulah saat. Allah musuh ni tuan-tuan, kan? Macam saya ni dah lalui ni fitnah dulu peringkat awal, nak sampai tahap ni. Tapi saya relax, nampak cool, you know, cool. Semua makan diri dia bah. Sekong mati pada dah. Jangan duk bagi aku buat sembahyang hajat ni, wali ni apa main-main. Tak percaya apa try tengok. Wali lah anak perempuan ada. Semalam saya jumpa seorang sahabat lama dah saya tak jumpa. Dia umur dia 77. Dia main-main jumpa saya, dia duduk cari nama.
Ustaz apa tu ni? Saya kata, Ustaz cerai. Cerai. Walau tak cerai. Ustaz Syahrir. Saya kata, abang umur apa? 77. Steady lagi, berjuang lagi tuan-tuan. Malam kita buat pertemuan, program parti lah. Dia panggil retreat pemukiman. Kita dapat maklumat di malam Menteri PAS pun turun. Cerita ni tuan-tuan, sebenarnya kita tak tahu benda-benda ni. Di Malaysia ni daripada implement, daripada laksana ada OBS, orang bekerja sendiri. Kita hanya perlu carun 13 ringgit sekupang sebulan. Kalau jadi apa-apa terhadap kita, kita dapat tuan-tuan pencen bulanan. Kekal ilat. Kan? Kita tak tahu benda ni tuan-tuan. Kan? Dia kata, abang kuat lagi ya. Dia kata, saya nak abang kat Ustaz, jangan tinggal dua benda ni. InsyaAllah kita badan kita sihat. Pada abang, pertama tahajud, yang kedua duha. Kan? Kita benar tahajud kadang-kadang terkejut. Aku bukan hampa lah, terkejut. Duha, dua tu dia kata, ni saja yang saya main. 77 steady tuan-tuan. Dosa tanya 96 tu. Tu baik pergi ke dia. Tak takut dia pun tahajud kuat kan, tu cerita. Ilmu hang buat aku mana? Aku bagi hang jadi alim, hang buat apa? Tuan-tuan, saya nak ulang sekali lagi muka surat 1121. Kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, surah yang ke-33 surat Al-Ahzab ayat 70. Tuntutan untuk berkata benar ada dalam Quran. Jangan duk main mengajak nak ambil hati AJK. Saya tak ada sifat ni, insyaAllah. Lama lah. Tanpa nak bagi berhenti, bagi, tak ada masalah. Kan? Dah rezeki saya takat tu kita tak pegang lah. Tidak. Isu-isu panas sepatutnya kita kena bercakap sebab kita ada dalil, kita ada sandaran. Tak bercakap. Takut Allah murka dan laknat kita tuan-tuan. Kan? Ayat apa saya nak baca saya? Ayat 70. Dengar elok. Orang ada ilmu, apatah lagi ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Muka surat 1121. Tuan-tuan dengar. Saya tak mau terjemah. Tuan-tuan dengar ni. 1121. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat dan benar dalam segala perkara. Ni tuntutan. Ke atas siapa? Bukan ulama, orang-orang beriman. Kalau kita rasa kita beriman, kena berani cakap benar. Jangan sembunyikan ilmu. Banyaklah ayat-ayat kalau kita nak bawa, yang kita nak kait dengan balasan menyembunyikan ilmu. Banyak tuan-tuan. Baik. Tu dia akan tanya. Pertama tentang umur habis kat mana. Yang kedua ilmu. Untuk apa ia melakukannya? Sebab tu orang berilmu ni juga dicela oleh Islam. Kalau dia ni hanya pandai cakap tapi dia tak buat. Yang saya ingat dua ayat Quran, Al-Baqarah 44, Saf ayat 2 dan 3. Saya baca dua-dua ni. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kamu lupa diri kamu? Kamu sendiri tak amal. Yang kedua Saf surah ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu berkata sesuatu yang kamu tidak buat? Ni orang berilmu. Ustaz-ustaz macam ni lah, sembang kari ni. Bangun awal, jangan malas. Kelebihan tahajud. Ustaz pun terkejut. Jam. Tak baca langsung Quran. Ustaz pun duduk kedai kopi, dia sembang sampai pukul 12 malam. Aku juga tak setuju jenis tu. Saya bukan jenis tenggek di kedai lama-lama. Saya makan memang cepat laju tuan. Saya nak balik rumah lah. Pasal apa? Tidur awal. Tidur awal, bangun awal. Saya pernah tidur waktu Covid tu. Habis besok lena terus. Tak ada kerja apa. Ngajak mana ampun pun tak panggil aku. 8.30 loop. Kerja.
Keep fresh. Tapi sembang kosong di kedai kadang-kadang saya dah tengok kan. Tak boleh macam tu. Makan balik duk sembang lagi sampai berjam-jam. Apa dia? So panggil hang tak bangun tahajud. Hang ni ustaz, bukan baru nak start. Awak wajib kan? Tak wajib, tapi sunat muakkadah, dituntut sangat-sangat. Tahajudnya tuan-tuan, Tuhan sebut dalam Quran Al-Isra ayat 79. Solat lain mana dia disebut? Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi orang yang berilmu pengetahuan agama ni teruklah dia. Nah, dia suruh orang buat baik, dia tak buat, Allah cukup celah. Kadang-kadang saya orang tanya, ustaz nampak sembang kemas, ustaz buat kan semua ni? Oh tu dia. Jadi saya baca dalil tadi ya, Al-Baqarah 44, Shaf 2 dan 3. Faham sudah lah. Kalau aku suruh hampa buat, aku tak buat, aku dicela oleh Allah. Saya tak akan sebut benda yang saya tak buat. Kecuali orang tanya lah. Saya buat ini, saya tak buat. Ini saya tak amal. Kita buat takat kita boleh lah. Jangan ghairah sangat dengan amalan-amalan ni tuan-tuan. Takut Nabi habaq yang akhirnya hampa tinggal terus. Biar kita buat konsisten. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Hadis Bukhari. Sebaik-baik amalan, amal yang berterusan walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya. Tu dia. Mai kok mana ni? Satu penggal lah jadi wakil rakyat, kaya-kaya. Oh, mati. Jengkreng. Faham jengkreng? Satu penggal. Dulu rumah terasnya, satu penggal jadi YB, rumah banglo. Masuk 2 penggal, lagi naik, lagi tinggi. Kena 4 penggal, tambah tinggi yang langit tu. Tu dia main mana ni? YB gaji berapa juta? YB tak makan ke? Ingat Tuhan tak tanya tu, saya pilih hadis ni. Mai kok mana, habis kok mana? Boleh? Ya? Kalau titik peluh kita, kita tak tipu orang, tak khianat rakyat, lantak pilah kaya. Tapi di Malaysia ni kalau nak kaya kena jadi kroni. Kena ada kabel. Kau tak dapat. Di Malaysia ni tuan-tuan, tu saya heran. Ada 2 orang insan saja yang pandai dalam satu bidang. Saya tak nak sebut, tak tahu bidang tu menentang apa. Salah seorang Melayu, memang kaya semua. Melayu lain bodoh ke waktu tu? Kan? Saya dipahamkan Melayu dia seorang, Cina seorang. Mereka ni yang perlu dapat. Awak tak kaya. Pasal ada link, kan? Ada kabel. Syekh, nak tanya sikit, anda daripada mana? Oi, Khalifah ni. Ini bukan calang-calang ni. Khalifah Yasin ke tahlil? Khalifah kena tengok muka surat 16. Khalifah ialah iqamatud din wa siyasatud dunyabi. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Itu tanggungjawab khalifah. Nabi Daud ditegur, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa. Sad ayat 26. Nabi Daud kena tegur Allah sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah. Oh, ni khalifah lah ni. Oh, okey. Harta mai kok mana? Kaya-kaya ni. Kan? Lepas tu habis kok mana? Zakat tak boleh keluar. Mari kita baca hukuman kepada orang yang tak keluarkan zakat. Surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij surah 70. Bermula ayat 15 hingga 18. Ayat yang saya nak baca ni ayat ke-18. Tapi kita baca semualah. Sebab kita nak dengar juga siapakah yang bakal dihumban ke dalam neraka lazza. Karena kalla innaha lazza naza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Dah dengar Al-Ma'arij surah ke-70 bermula ayat 15 hingga 18. Ada Syekh? Ada? Dah dengar.
Depa ni masuk dalam neraka, lazar cukup panas. Siapa dia? Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling dari kebenaran. Orang yang tak mau ikut Quran, hadis, itulah tempat mereka tinggal esok. Mereka berpaling daripada kebenaran. Yang kedua, wa jama'a fa'au'a, dan yang mengumpul harta kekayaan lalu menyimpannya dengan tidak membayar zakatnya. Tu dia. Tak bayar zakat, tuan-tuan. Nah. Tu di Sungai Petani tu. Dululah satu ketika tiap-tiap tahun orang nak buat bendang tu tak dapat hasil. Padi dah menguning, mai banjir kilat habis. Dia duk fikir siapa lah nasib empau macam ni, kita simpatilah kan. 6 bulan sekali pun nak dapat hasil. Pasal ni depa tak bayar zakat, tak keluarkan zakat. Mana ustaz tahu? Depa tak pernah bagi sekolah aku pun. Aku kira macam tu, tak pergi sekolah aku tu tak keluar. Lama dah tuan-tuan. Ada satu ketika tiap-tiap tahun kita simpati semua. Jangan duk kedekut. Ni Islam. Kamu dapat harta daripada mana, kamu belanja kat mana. Untuk sabarlah tuan-tuan. Apatah lagi ni. Hari ni hari depa. Mungkin satu hari hari kita. Kan? Kita niat ya Allah. Nak sedekah niat, tuan-tuan kena niat innamal a'malu binniat. Ya Allah, hindarilah aku, keluarga aku, harta benda aku daripada musibah. Niat macam tu. InsyaAllah jangan bakhil. Kalau kena keluar zakat, keluar. Jangan duk rasa rugi aku. Tuan-tuan, siapa-siapa yang menganggap zakat tu seolah-olah denda, hukumnya berdosa. Kerana panggil macam ni lah kita sedang mengundang bala Allah. Mana dalil? Hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Imam Tirmizi. Idza fa'alas ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu duwala wal amanatu maghnama. Yang ketiga, waz zakatu maghrama. Dia semua 15 kesalahan yang mengundang bala. Salah satu, apabila az-zakatu maghrama, ada di kalangan umat Muhammad yang menganggap zakat itu umpama denda. Ya, bukan denda, kewajipan. Pak tak tuan-tuan? Hadis ni memang menarik. Hadis ni dhaif tetapi maknanya sahih. Kena faham balik. Sebab perawi dia tak cukup syarat. Tapi kalau tengok di segi makna hadis, semua berlaku satu persatu. Pertama, idza kanal maghnamu duwala, apabila harta kekayaan sesebuah negara hanya berlegar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Macam tadi, depa ada orang ya dapat projek tu, Pak tak erti lah buat tu. Depa dah buat. Kotak kaya. Wal amanatu maghnama, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan, naik jadi YB, naik jadi CEO, naik jadi orang besar, pulun habis-habisan. Semua tu ni yang duk kena bala. Boleh lain kali kita baca hadis tu panjang, 15 perkara. Saya mula dengar hadis ni Ustaz Syamsuri baca. Dan baru ni saya duk scroll duk dengar ceramah dia, ada lagi dia baca juga hadis tu dalam kitab Baru Mazi. Dia kata memang dhaif tetapi maknanya sahih. Saya tanya Syekh sewaktu di Yaman tentang hadis ni. Ya, na'am, dia kata dhaif. Tetapi sahabat Syekh, apa yang Nabi sabda semua berlaku. Betul dia kata. Perawi tu tak cukup syarat nak jadikan hadis sahih. Boleh, Pak ya. Kedai tutup lah bulan ni. Tutup apa, siang kali kita main. Tadi duk ingat nak main sini lah, jauh sangat kan. Baik, tu dia. Harta jangan bakhil tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak seorang pelakon bangsa Perancis, perempuan, Brigitte Bardot? Pernah dengar? Loh tuan-tuan, orang rock tak kenal no. Aku pun kenal, Syekh tak kenal. Orang rock tak tengok wayang apa ni. Brigitte Bardot ni dulu memang terkenal lah, kalau dalam istilah sex symbol lah dia ni. Pelakon Perancis. Di antara pelakon Perancis ni dia tak boleh nak tembus pasaran Hollywood tuan-tuan, kecuali orang tu memang hebat. Brigitte Bardot, Alain Delon, tu 2-3 ekor Brigitte Bardot ni
Sampailah dia masih hidup, perempuan, umur 86. Macam mana panjang umur? Dia ada satu amalan, dia kuat bersedekah, tuan-tuan. Nabi pun sebut, bermulanya sedekah itu memanjangkan umur dan menolak bala. Faham tak? Kalau kita nak murah rezeki pun, ada zakat, keluar. Jangan bimbang. Tak susut dah, dia main kot lain pula. Kan? Bridget Bardot. Baik. Yang keempat, akhir sekali, ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, digunakannya. Sampai badan kerepot, hang buat apa ni? Duk main bola sepak. Sakit kena penyepak. Badan ni main dah buat kerja agama sikit, berjuang sikit kan. Baloi tuan-tuan nak masuk syurga Allah, tuan-tuan ingat senang tak? Kalau siapa kata senang, aku nak cabar hampa, bagi dalil Quran, dalil hadis. Kata nak masuk syurga senang, susah. Dia mesti kena jihad. Tu saya terlibat dengan perjuangan Islam. Dan insya-Allah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua istiqamah. Apa nak berlaku lantak ni. Tiada, ni dengar nak pecah dah, nak apa, biar pergi ke depan. Kita minta, ya Allah, selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di bumi Malaysia. Hancurkanlah musuh-musuh Islam. Porak-perandakanlah di kalangan mereka dan gagalkanlah segala perancangan jahat. Tiap-tiap malam minta. Tak payah doa dalam Arab, Melayu sudah lah. Boleh bang, tiap-tiap malam. Kalau boleh sebut nama mereka, nama-nama parti tu. Nah, tuan-tuan tak buat, saya buat. Tiap malam, insya-Allah. Tu depa tersedak, nama depa saya sebut. Dia kata siapa tegak nama aku, terkejut ke nak bangkit. Kita nak guna jasad kita. Ramai dah yang gugur di jalan Allah, hebat. Ustaz Lutfi Arifin, kalau tuan-tuan kenal, orang Kuala Ketil. Seorang lagi, Abdul Samad, tuan-tuan tak kenal, orang Selangor. Itu semua gugur di jalan Allah. Masya Allah. Sebelum dia nak pergi perang di Syria tu, dia SMS kat saya. Abdul Samad, bekas pensyarah UiTM, orang cukup bijak, genius dia kata. Pernah kena tahanan ISA 5 ke 6 tahun. Bukan ada kesalahan apa pun. Tu zaman Mahathir dah tu. Bila dia dibebaskan, saya duduk pergi Kuala Lumpur, dia duduk di Ampang, baru kenal dia. Tentu tiba-tiba 3 bulan saya tengok lama dia tak main kuliah saya. Dia main, dia mesti rakam. Dia cukup minat saya. Pasal saya tegas, dia kata. Kan? Tahu baca-baca dalam Akhbar The Star, Abdul Samad, orang Malaysia, ditembak, terbunuh dalam perang dengan pokok kapiak ni di Syria. Pokok Syiah ni lah, nama apa? Nama Buruk Ma'ir tu. Bukan Buruk. Bashar. Tu Syiah, dahsyatnya Syiah tu. Menghalalkan darah orang Sunni. Haren. Saya tengok sedihnya, ya Allah. Dia ikut kuliah saya berapa tahun. Dia tak pernah dia mesti rakam. Silat-silat rakaman tu dia bawa pergi ke Syria apa dengar. Dia minat sungguh dengan saya. Orang senyap, tak cakap banyak, serius. Kata masuk SMS, masa tu WhatsApp tak ada Ustaz, kalau ada zakat apa-apa sumbangan, boleh salurkan kat ana, kita nak berjuang. Aku tak faham lagi apa dia kata. Ustaz Lutfi Arifin jaga dia. Lepas tu Ustaz Lutfi Arifin tak kena. Dua-dua syahid insya-Allah. Biar orang kata tak syahid lantak pi, kalau kita bodoh-bodoh kita lawan dengan kapiak ni tuan-tuan. Syiah hak menghalalkan darah kita, takkan bagus kot Syiah tu. Bukan semua Syiah sesat, jangan salah. Syiah Zaidiyah insya-Allah dak. Jangan dok borong semua. Depa di golongan minoriti ni di Syria. Kan? Bahagia. Jasad depa bagi untuk Islam. Allahu akbar. Kita jasad kita main golf. Bola saat tu main tengah malam. Cari bola tu Pak Ji 3 jam. Masjid tak main. Aduh, sibuk sangat. Lah kata itu pencen nak mula main masjid, tak main juga. Celaru. Orang yang tak minat masjid ni saya simpati lah.
Saya memang minat masjid sebab saya Allah latih saya duduk di masjid 6 tahun tuan-tuan. Cerita duduk masjid hang tuan-tuan duk main sembang aku lah. Cerita tidur masjid hang tabligh pun hang tuan-tuan main sembang aku dah. Aku tidur di masjid 3 tahun. Tu sebab tu saya suka main awal masjid, ada tahiyat masjid. Kita boleh baca Quran, tak ada rugi tuan-tuan. Umur kita tak tahu bila dia nak jemput balik. Tu Syekh. Dia jemput dia dululah. Nah, jasad kita habis ke mana? Kita habiskan untuk Islam. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur kerana memperjuangkan Islam itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka hidup, cuma kamu saja tidak menyedarinya. Masya Allah tuan-tuan, ni kelebihan. Tu dia cerita tu. Jadi dia akan tengok semua apa-apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Jadi kita ambillah kesempatan tuan-tuan. Jangan kita sia-siakan hidup kita di dunia yang sementara ni, melainkan marilah kita sama-sama memperjuangkan agama Allah, mempertahankan kesucian agama Islam dan melindungi umat Islam tuan-tuan. Pastikan tuan-tuan, jangan bagi puak kapiak-kapiak harbi untuk memerintah negara kita. Tapi tak boleh dan berdosa sekiranya kita menzalimi mereka. Tak boleh. Wajib kena berlaku adil. Jadi tanda tentu dulu. Cukuplah sikit-sikit. Jangan nak berbih pengan ni, tengok pukul sejam lah, cukuplah. Sebab apa? Perjanjian saya dengan pihak masjid sejam lah. Kalau lebih overtime, mereka tak mau bayar. Baik aku berhenti. Tapi kalau tak sampai sejam, jangan potong pula. Itu satu kezaliman terhadap ustaz. Bulan lepas tuan-tuan berebut beli paket. Malam ni aku bawa 3 tong. Hampa tak beli, hampa jaga. Bila apa ustaz bawa sikit, malam ni aku bawa banyak, hampa pergi tengok sekali lagi. Semua keuntungan tu tuan-tuan, kita bantu orang-orang susah. Terus terang lah, saya duk sponsor, cari dana, tolong bayar 2 orang sahabat yang memang tak ada kemampuan nak bayar sewa rumah. Seorang 300, seorang 400 tuan-tuan. Jadi tiap-tiap bulan 700. Tu yang jual sikit. Kalau tak gaduh pasal yang ni, saya pun tak mau jual. Berat tuan-tuan nak angkat pi turun, orang tak beli pula. Kalau beli tak apa, angkat tong kosong. Mama pun tengok saja, duk senyum kat tong aku. Pasal dia senyum, aku bagi kat dia satu. Alhamdulillah dia tam. Yang tu bila aku nak gaya. Jangan marah mak. Dekat itulah tuan-tuan. Jangan lupa tabung. Mangsa banjir, insya-Allah saya akan bagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita niatlah, ya Allah, hindarilah kami, keluargaku dan harta benda kami pada musibah yang tidak diingini. Insya-Allah niat elok. Allah bagi perlindungan. Kita bagi RM20, RM10, dia jaga kita macam-macam. Masya-Allah. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.